bekas pesakit kategori 4 dan 5 alami kesan jangka panjang selepas sembuh dari COVID-19. Assalamualaikum dan salam hormat, anda bersama saya Miza Isni Muhammad dalam Berita Tengah Malam. Komplikasi jangkitan terhadap fungsi pelbagai organ dalam tubuh menyebabkan bekas pesakit COVID-19 masih menunjukkan gejala-gejala bagi tempoh 12 minggu atau lebih dan ia tidak dapat dijelaskan dengan sebarang diagnosis alternatif. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata situasi tersebut dikenali sebagai simptom post-COVID. Menurut beliau, The National Institute for Health and Care Excellence (NICE) United Kingdom mengeluarkan satu garis panduan mengenai long COVID atau sindrom post-COVID pada 18 Disember 2020. Sehubungan itu, berdasarkan kajian klinikal dijalankan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM membabitkan 1,004 pesakit kategori 4 dan 5 yang menerima rawatan susulan didapati 66% daripada mereka mengalami sindrom post-COVID. Antara 5 simptom yang kerap dialami oleh bekas pesakit COVID-19 terlibat adalah kelesuan, kesukaran bernafas apabila melakukan aktiviti, sukar tidur malam, batuk dan kegelisahan. Sehingga kini ujarnya rawatan yang ditawarkan adalah berdasarkan simptom yang dipamerkan pesakit dan fungsi tubuh yang terbabit. Tan Sri Dr. Nur Hisham menambah rujukan kepada bidang kepakaran yang berkaitan akan dilakukan bagi memastikan pesakit mendapat rawatan klinikal yang optimum. Kajian klinikal akan terus dijalankan bagi memahami dan mengenal pasti kesan sindrom post-COVID dan ia akan dimaklumkan kepada umum dari semasa ke semasa. Sementara itu, kapasiti pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC di seluruh negara kini berada pada tahap 60%. Dan menurut Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, Dato' Dr. Aminuddin Hasim, pihaknya sentiasa bersedia dengan beberapa pilihan sekiranya jumlah pesakit di PKRC terus bertambah. Jelas beliau, keutamaan diberi kepada kawasan yang mempunyai kepadatan penduduk tinggi seperti di Lembah Kelang dan Johor Bahru. Kalaulah 80% saja kita kena cari option tertentu. Tapi kita ada option itu. Sebab kita selain daripada itu kita ada 360 institut latihan awam persekutuan satu Malaysia. Itu merupakan potensi. Namun begitu, kebanyakan institut latihan awam ini telah kita gunakan sebagai pusat kuarantin yang balik daripada luar negara dahululah kita pakai itu. Dato' Dr. Aminuddin melawat PKRC Arena Badminton Ipoh Perak. Terdapat kira-kira 440 katil di PKRC tersebut dengan 80% daripadanya telah diisi. Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang MUIB telah menyumbang barangan keperluan bernilai RM500,000 kepada 6 pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC yang beroperasi sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Dan terbaru, MUIB turut menyumbangkan barangan keperluan seperti sejadah, Al-Quran, telekong, kain pelikat dan makanan bernilai RM75,000. Ketua Pegawai Eksekutif MUIB Dato' Ahmad Hairi Husin berkata bantuan itu diserah kepada Hospital Tengku Ampuan Hafzan HTAA Kuantan untuk diagih kepada pesakit di PKRC yang terlibat. Ini dari segi peruntukan zakat kita bagilah ya, untuk penggunaan orang dan sebagainya. So di bawah fisabilillah dan sebab kalau kita tak bagi mungkin apabila dia berada di PKRC ini dia tidak mempunyai kecukupan untuk menjalankan ibadat semua dan sebagainya. Sementara itu, HTAA sebagai penyelaras sumbangan berterima kasih kepada MUIB dan pelbagai pihak yang menyumbangkan barangan keperluan kepada pesakit COVID-19.
Saya dengan ini wakil daripada pihak hospital dan juga pihak Pak PKRC yang di bawah Seliaan Hospital Tengku Abdul Azzan ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak MUIB kerana sudi memberikan sumbangan yang tidak terhingga ini kepada pihak kami. Dan berada dalam situasi berisiko terutama ketika menguruskan jenazah pesakit COVID-19 itu antara cabaran yang memerlukan persediaan rapi dari segi mental dan juga fizikal. Ketua Penyelaras Pengurusan Jenazah COVID-19 Labuan, Ustaz Muhammad Syafiee Abdul Ghani berkata, garis panduan prosedur operasi standard SOP ketika menguruskan jenazah sehingga selesai perlu dipatuhi dengan ketat. Jelas beliau, petugas yang terlibat sentiasa terdedah kepada risiko untuk dijangkiti. Malah dengan angka kematian di Labuan yang meningkat, petugas lebih kerap mengendalikan jenazah pesakit COVID-19. Setiap petugas diwajibkan untuk memakai full PPE, makna PPE lengkap, dan seterusnya kita akan uruskan jenazah tersebut mengikut tata cara yang telah di garis panduan yang telah ditetapkan oleh JAKIM dan juga JAWI, iaitu jenazah kita tayamumkan di atas body bag sahaja. Bagi petugas, perasaan sedih dan penat menjadi asam garam mereka. Tugas yang diberi dijalankan sebagai suatu amanah dan tanggungjawab yang perlu dipikul demi agama dan negara. Ia melebihi kepentingan peribadi. Takut memang takutlah. Kami pun apa boleh buat, disebabkan bertugas terpaksa jugalah untuk menjalankan tugas kan, membantu yang mana-mana yang patutlah. Kami pernah uruslah satu hari lah sampai 5 jenazah lah. Kami menguruskan lah. Memang terasa penat lah. Tapi apa boleh buat demi untuk tugas kan. Kita itu sajalah. Kita tawakal sajalah. 8 lagi kematian baru direkodkan di Labuan hari ini menjadikan keseluruhan 61 kes kematian di negeri tersebut. Jumlah pemberian vaksin harian yang tinggi melebihi 150,000 dos untuk hari ketiga dengan yang tertinggi semalam iaitu 157,949 dos membuktikan program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang bermula 24 Februari lalu berjalan dengan baik. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata kerajaan kini dalam usaha meningkatkan keupayaan pemberian vaksin kepada 300 hingga 400,000 sehari dengan penambahan pusat pemberian vaksin PPV kepada 600 termasuk secara pandu lalu. Beliau memberi jaminan setiap rakyat yang layak mendapat suntikan vaksin akan menerimanya bagi mencapai sasaran imuniti kelompok sebelum akhir tahun ini. Seterusnya memastikan keadaan negara termasuk sistem kesihatan bertambah baik selain ekonomi terus pulih. Alhamdulillah, proses vaksinasi sudah meningkat. Kita tahu semalam 156,000 itulah jumlahnya, akan meningkat sampai 200 ke 250,000 dan lagi pada bulan Julai mungkin 300 ke 400,000 sehari seluruh negara. Langkah sebegini ialah untuk menambah kemudahan PPV yang kita sudah adakan lebih 300, kita akan naik sampai ke 600. Tetapi kita tambah lagi dengan mobile unit seperti ini, drive-in seperti ini, ada pergi kawasan-kawasan luar bandar dengan berbagai bentuk corak supaya tidak ada satu rakyat Malaysia yang patut mendapat vaksin ini tertinggal. Tan Sri Muhyiddin melakukan lawatan ke Hospital Pakar Kanak-Kanak Universiti Kebangsaan Malaysia dan meninjau pusat pemberian vaksin secara pandu lalu Hospital Chancellor Tuanku Mukhris di Ceras, Kuala Lumpur. Beliau turut menegaskan penguatkuasaan ordinat darurat bagi membendung penularan wabak COVID-19 berjaya memastikan sistem kesihatan di negara ini tidak runtuh. Menerusi ordinan itu, Kementerian Kesihatan boleh menggunakan peruntukan yang ada untuk mengambil alih dan menggunakan mana-mana hospital termasuk swasta bagi dijadikan hospital khusus merawat pesakit COVID-19. Contohnya pengambilan Hospital Pakar Kanak-Kanak Universiti Kebangsaan Malaysia ini sebagai hospital COVID-19. Ia dijangka mula menerima pesakit COVID-19 Selasa depan. Baik, seramai 102 pengamal media di Perak mula menerima vaksin dos pertama hari ini dan kesemuanya mendapat suntikan berkenaan di pusat penerimaan vaksin PPV di sekitar Perak.
Pemberian vaksin itu juga memberi kelegaan kepada warga RTM di negeri itu dalam mendepani risiko dan cabaran ketika membuat liputan di lapangan. Jadi dengan adanya vaksin ini sedikit sebanyak yang melegakan hati kami dan kami juga berasa selepas ini agak selesa dan senanglah untuk pergi bertugas di luar. Ucapkan terima kasih kepada JKN sendiri kerana difahamkan media di Perak ni antara yang tertinggi dan dengan adanya vaksin ni mungkin selepas ni kerja di lapangan kami akan berasa lebih selamat dan terus insya-Allah akan lebih terus komited. Kalau rasa takut apa semua buang ke tepi dulu sebab vaksin ni akan menyelamatkan nyawa kita semua. Tolong register kat Mas Sejahtera. The fear is always there. So now finally that we are getting, I think most of us are very more confident carrying out our jobs lah. Harap this vaksin akan diperluaskan lagi untuk rakan-rakan media yang lain di negeri yang lain yang masih belum mendapat vaksin because as we know media is part of frontliners as well. Persediaan giat dijalankan di Dewan Komuniti Sibujaya yang akan digunakan sebagai pusat pemberian vaksin bermula esok. Dan menurut penyelaras Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian Sibu, Dr. Anwar Rafi'i, pembukaan PPV itu penting memandangkan Sibujaya pada Mac dan April lalu telah mencatatkan peningkatan kes jangkitan COVID-19 yang tinggi. Katanya PPV Dewan Komuniti Sibujaya mempunyai kapasiti memberikan sebanyak 600 dos sehari. Selain itu, klinik kesihatan Sibujaya juga kini beroperasi sebagai PPV dengan kapasiti 200 dos vaksin sehari. Siapa yang akan ke tempat ini akan ditentukan oleh My Sejahtera. Tetapi saya cuba hendak bekerjasama dengan pihak SRTC dan juga dengan pihak HDC untuk memastikan bahawa penduduk di flat dan juga di Town Villa di mana mereka inilah yang paling ramai mendapat kes ataupun terkena COVID ini pada Mac dan April lepas supaya mereka diberi keutamaan. Dr. Anwar yang juga Menteri Muda Perumahan dan Kesihatan Awam Negeri ditemui selepas meninjau persiapan di Dewan Komuniti Sibujaya hari ini. Di Sibu, PPV yang sedang beroperasi adalah Klinik Kesihatan Lanang, Klinik Kesihatan Sibujaya dan PPV Stadium Tertutup Sibu. Sementara itu, PPV di Dewan Balai Polis Kabong Saratok dijangka beroperasi Isnin ini. Ahli Parlimen Saratok, Dato' Ali Biju dalam kenyataannya memberitahu PPV tersebut menyasar pemberian vaksin kepada kira-kira 400 individu sehari. Sebelum ini, penduduk di Kabong terpaksa pergi ke Dewan Seri Krian Saratok, Klinik PMG Saratok dan Hospital Saratok untuk janji temu pemberian vaksin. Dato' Ali semasa meninjau persiapan di PPV Kabong hari ini turut bersetuju menyumbang 4 unit penyaman udara untuk kegunaan di PPV berkenaan. Setakat 2 Jun, 9,405 atau 49% penduduk Kabong telah mendaftar sebagai penerima vaksin. Baiklah saudara, berita tengah malam di TV1 berakhir di sini bagi memberi laluan kepada siaran langsung perlawanan bola sepak kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023, Malaysia menentang Vietnam. Dan siaran berita kami boleh terus diikuti di saluran berita RTM di My Preview 123. Perlawanan bola sepak kelayakan Piala Dunia FIFA Qatar 2022 dan Piala Asia AFC China 2023. Sabtu 12 Jun dibawakan siaran langsung. Malaysia bertemu Vietnam 12.15 tengah malam di TV1. Ayuh sokong Harimau Melaya bersama RTM.
Bertemu kembali. Pusat Persidangan dan Pameran Antarabangsa MINDS MIECC di Seri Kembangan akan dijadikan satu lagi PPV Mega bagi kawasan Lembah Kelang bermula Isnin ini. Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF menjelaskan PPV tersebut mempunyai keupayaan kapasiti penuh untuk menampung 8,000 janji temu dari pukul 9 pagi hingga 8 malam. Bagaimanapun jumlah janji temu hari pertama untuk MIECC dihadkan kepada 4,900 berbanding kapasiti penuh. Ini bagi menjamin aspek pematuhan prosedur operasi standard SOP yang ketat sepanjang tempoh pandemik. PPV MIECC merupakan satu daripada 7 buah PPV Mega berkapasiti besar seperti di MITEC, KLCC dan UiTM Puncak Alam dan Protect Health Corporation yang berhad Protect Health iaitu syarikat tidak berasaskan keuntungan milik Kementerian Kesihatan KKM akan menguruskan PPV MIECC. Hospital Jasim Melaka melakar sejarah apabila berjaya mendapat penarafan tertinggi Platinum dalam persijilan kepimpinan dalam tenaga dan reka bentuk alam sekitar LEED yang dikeluarkan oleh Majlis Bangunan Hijau Amerika Syarikat. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata lebih membanggakan apabila kejayaan itu adalah dalam kategori operasi dan penyelenggaraan bangunan sedia ada versi 4 iaitu yang pertama di dunia bagi bangunan hospital dan juga pertama di Malaysia bagi bangunan kerajaan. Kejayaan tersebut membuktikan usaha kerajaan dalam memastikan fasiliti kesihatan sentiasa berada dalam keadaan terbaik terutama ketika menangani situasi pandemik COVID-19. Ia juga memberi keyakinan kepada golongan profesional antarabangsa bahawa kerajaan berada pada landasan yang betul dalam urusan penyelenggaraan di bawah KKM. Pensijilan LEED itu turut memberi penanda aras bagi pihaknya untuk meluaskan pelaksanaan program penarafan bangunan hijau di fasiliti-fasiliti kesihatan KKM yang lain bagi mengurangkan pelepasan gas rumah kaca dan mendepani kesan perubahan iklim. Pelaksanaan amalan hijau itu akan memberi penjimatan tenaga yang optimum, mengurangkan kos utiliti dan belanja operasi hospital, menyediakan kualiti udara dalaman yang baik dan meningkatkan prestasi dan keupayaan keseluruhan bangunan. Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0 dilanjutkan untuk tempoh 2 minggu lagi. Pelanjutan itu berkuat kuasa mulai 15 hingga 28 Jun 2021. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menerusi kenyataannya memaklumkan keputusan itu dibuat setelah mengambil kira jumlah kes harian yang masih tinggi melebihi 5,000 sehari. Menurut beliau, purata kes baharu sehingga semalam ialah 6,871. Tambahnya, prosedur operasi standard SOP bagi setiap aktiviti perkilangan, perniagaan dan industri masih kekal seperti diumumkan sebelum ini. Butiran lanjut boleh dirujuk di laman sesawang kementerian berkaitan selain di laman sesawang MKN di www.mkn.gov.my. Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di Kampung Tajin Kuala Berang yang bermula esok sehingga 25 Jun akan membabitkan seramai 1,403 orang penduduk dan 270 kediaman. Ketua Polis Daerah Hulu Terengganu DSP Muhammad Adli Mat Daud berkata jumlah berkenaan merangkumi kawasan seluas 10 km persegi dan terletak kira-kira 8 km dari Pekan Kuala Berang. Kampung berkenaan merupakan lokaliti kedua dikenakan PKPD di Hulu Terengganu selepas Mukim Kuala Berang yang berakhir hari ini susulan peningkatan kes COVID-19. Di kawasan ini telah berlaku penularan wabak COVID-19 dalam tempoh 14 hari di mana setakat ini telah menunjukkan sebanyak 31 kes telah dicatatkan positif COVID-19. Sebanyak 3 SGR, Sekatan Jalan Raya akan dipasang mulai petang ini dan pasukan penugasan Sekatan Jalan Raya ini akan mula beroperasi pada jam 12.30 malam ini. Penularan jangkitan COVID-19 di kampung berkenaan dipercayai dari kluster berkaitan pergerakan semasa sambutan Hari Raya Aidilfitri lalu di Kampung Matang dan Kampung Tengkawan yang terletak bersebelahan Kampung Tanjin.
Sebanyak 745 kertas siasatan telah dibuka terhadap majikan yang melakukan pelbagai kesalahan di bawah Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990 Akta 446 sejak Februari hingga Selasa lepas. Timbalan Menteri Sumber Manusia Dato' Awang Hashim berkata daripada jumlah itu sebahagiannya telah didenda dan dikenakan kompaun berjumlah lebih 3.4 juta ringgit. Ia hasil pemeriksaan terhadap 106,824 penginapan pekerja serta 19,149 majikan di seluruh negara oleh Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia JTKM. Menurut beliau, daripada 745 kertas siasatan itu, sebanyak 125 kes telah diambil tindakan pendakwaan di Mahkamah Session. 55 kes pendakwaan telah selesai dengan jumlah denda yang dikenakan sebanyak RM361,000. Selain itu, sebanyak 291 kes telah dikompaun membabitkan nilai lebih RM3 juta terhadap majikan-majikan yang melakukan kesalahan di bawah Akta 446. Tambah Dato' Awang, setakat ini sebanyak 2,657 aduan berkaitan isu perburuhan telah diterima menerusi aplikasi Working for Workers sejak dilancarkan 3 Mei lepas. Antara aduan diterima termasuk berkaitan ketidakpuasan hati pekerja terhadap pemotongan gaji, dipecat tanpa notis serta dipaksa bekerja ketika PKP. Kesemua 293 pelajar yang menduduki Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2020 dari 5 institusi pendidikan kendalian Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib lulus 100%. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri menerusi perkongsian di laman Facebooknya berbangga dengan pencapaian tersebut. Berkongsi kegembiraan itu, pihaknya juga menzahirkan penghargaan di atas komitmen berterusan guru-guru dalam memastikan kejayaan setiap pelajar. Dalam merealisasikan kejayaan tersebut, komitmen pembayar zakat antara yang amat beliau hargai. Ujarnya, manfaat sumbangan zakat tersebut memberi impak besar terhadap pembangunan sektor pendidikan di wilayah persekutuan sekaligus melahirkan modal insan berkualiti di masa hadapan. Institusi pendidikan terlibat adalah Pondok Moden Al-Abakirah, Maklim Al-Sunan Lil Dirasati Al-Sunnah Al-Nabawiyah, Sekolah Menengah Agama Mawib Kuala Lumpur dan Labuan serta Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz. Kedah mencatat rekod tertinggi nilai pelaburan diluluskan berjumlah RM43 bilion bagi suku pertama tahun ini mengatasi beberapa negeri perindustrian utama Malaysia. Menteri Besar Muhammad Sanusi Maknor berkata pencapaian itu dianggap menakjubkan kerana ia berlaku dalam suasana muram pelbagai sektor di seluruh dunia. Jelasnya, Kedah terus berjaya meraih keyakinan pelabur hasil kerjasama erat semua pemegang taruh dan kesungguhan pegawai kerajaan di semua peringkat. Pihaknya yakin nilai pelaburan diluluskan negeri itu tahun ini akan terus meningkat berikutan data yang dikeluarkan Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA adalah hanya bagi tempoh suku pertama. Semalam MIDA mengumumkan Malaysia mencatat pelaburan diluluskan bernilai RM80.6 bilion bagi tempoh Januari hingga Mac 2021. Ia peningkatan 95.6% berbanding tempoh sama tahun lalu iaitu sebanyak RM41.2 bilion. Tahun lalu Kedah mencatat nilai pelaburan yang diluluskan berjumlah RM5 bilion merangkumi sektor perkilangan, perkhidmatan dan juga sektor utama. Menolak vaksin mungkin kalau katakan boleh mendatangkan mudarat, maka dia sama macam kita membunuh diri. Hampir juga saya ditebuk leher, paru-paru saya dah tak boleh nak pump oksigen dekat seluruh badan. Saya terpaksa dipengsankan sekali lagi. COVID tu memang efek dia tu memang nauzubillah. Kalau boleh kita elak, kita elak. Susulan penyingkiran Persatuan Sepak Takraw Malaysia PSM selaku ahli naukan Persekutuan Sepak Takraw Asia ASTAF, satu pasukan petugas telah dibentuk bagi mencari penyelesaian dan menyemak semula perlembagaan PSM yang diketuai oleh Pesuruhjaya Sukan dan ia turut disertai oleh G11 dan PSM.
Menerusi satu kenyataan daripada Pejabat Pesuruhjaya Sukan, kerjasama dan semangat berpasukan perlu bagi menyediakan asas takbir urus Badan Sukan Induk Sepak Takraw yang berintegriti, telus dan adil, seterusnya mengembalikan semula keyakinan penggiat sepak takraw dan rakyat terhadap sukan warisan itu. PJS akan terus melaksana tanggungjawab sebagai perantara kepada PSM dan G11 bersedia memberikan khidmat nasihat serta panduan terutamanya dalam penambahbaikan perlembagaan, struktur jawatankuasa tertinggi serta sentiasa memantau kemajuan proses pemulihan bersama PSM dan G11. Terdahulu, satu perbincangan secara dalam talian telah diadakan pada 9 Jun 2021. Semua pihak bersepakat bahawa langkah penyelesaian perlu mengikut proses berdasarkan perundangan dan perlembagaan Akta Pembangunan Sukan 1997 kurungan Akta 576, Perlembagaan Persatuan Sepak Takraw Malaysia PSM dan Perlembagaan Persekutuan Sepak Takraw Asia ASTAF. Masa depan jurulatih skuad rugby 15S negara Brad Mika akan ditentukan sama ada khidmatnya masih diperlukan atau tidak selepas mendapat keputusan muktamad daripada Mesyuarat Asia Rugby AR berkaitan tarikh baharu kejohanan dan format perlawanan dalam Divisyen Premier Kejohanan Rugby Asia ARC 2021. Timbalan Presiden Kesatuan Rugby Malaysia KRM Amir Amri Muhammad berkata, buat masa ini KRM hanya telah melantik pengurusan pasukan terdiri daripada pengurus dan penolong pasukan rugby 15S kebangsaan. Pihak Kesatuan Rugby Malaysia akan mengumumkan pelantikan rasmi ketua dan penolong jurulatih setelah pihak Rugby Asia mengesahkan tarikh rasmi Kejohanan Rugby Asia ARC 2021. Tambahnya lagi, lembaga jurulatih yang dipengerusikan jurulatih Lee Yung Fa telah mencalonkan Brad Mika sebagai jurulatih bagi mengendalikan skuad bunga raya di ARC nanti. Namun pihak KRM menegaskan sekiranya ada sebarang kesulitan, pihak lembaga kejurulatihan harus menamakan calon baharu untuk diketengahkan dalam mesyuarat Esko KRM. Sementara itu, KRM turut mengenapasti beberapa nama pemain naturalisasi baharu yang akan dibawa masuk bagi memperkuatkan skuad bunga raya. Rata-ratanya daripada negara Fiji, iaitu yang pertama Timoci Wunimoko yang sekarang berada di Fiji bermain untuk kelab rugby Tailivu. Yang kedua Itonia Wakusaku yang sekarang ini berada di Romania bermain untuk salah satu kelab di sana. Yang keempat adalah Sakusa Terren Kavidi sekarang berada di Fiji bermain untuk pasukan Naita Siri untuk Skipper Cup. Dan yang keempat adalah Jone Marawa Nasolo yang sekarang ini berada bersama Ito di Romania dan bermain dengan salah satu kelab di Romania. Kejohanan ARC penting buat skuad bunga raya dalam misi mengejar satu slot ditawarkan untuk ke Piala Dunia yang dijadualkan berlangsung dari 8 September hingga 21 Oktober 2023 di Perancis. Baiklah saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Fahami tujuan sebenar PKP dan bersama-sama mainkan peranan serta tanggungjawab untuk membantu diri dan orang lain membasmi penularan COVID-19. Lindung diri, lindung semua. Dengan itu, Assalamualaikum, selamat malam dan selamat beristirahat.